Baik, di talian ketika ini adalah Profesor Dato' Dr. Mustafa Ishak, Ketua Kluster Politik Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa Majlis Profesor Negara MPN. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Prof. Pertama sekali, ingin kita membuat sedikit perbandingan, comparison. Adakah kita boleh melihat dalam konteks persamaan antara apa yang berlaku di Perak ketika 2009 dan juga di Terengganu kali ini? Pada pendapat saya, ada persamaan dan ada juga perbezaan dalam dua kes di Perak dan juga apa yang sedang berlaku di Terengganu pada hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat, dalam kes di Perak itu, adun daripada Pakatan mengisytiharkan diri sebagai adun bebas dan telah menyatakan sokongan kepada BN. Dan dengan sebab itu, BN telah mendapat jumlah kerusi yang melebihi Pakatan dan akibat daripada itu, kerajaan Pakatan tumbang di Perak. Dan permintaan Pakatan untuk membubarkan Dewan tak diterima kerana ada pihak yang telah menunjukkan bahawa mereka mendapat sokongan majoriti, dan dengan sebab itu Menteri Besar baru dilantik daripada kalangan BN, Datuk Jamri Kadir waktu itu telah dilantik sebagai Menteri Besar. Tetapi dalam kes di Terengganu ini, kita lihat tiga adun termasuk bekas Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Said, hanya mengumumkan mereka keluar daripada UMNO. Dan mereka tidak ataupun belum secara jelas menyatakan bahawa mereka menyokong pembangkang, iaitu PAS ataupun Pakatan, dan tidak menyokong lagi kepada Barisan Nasional. Jadi oleh kerana itu, kemungkinannya ialah mereka hanya keluar daripada parti, tetapi dalam konteks sokongan mereka di dalam kerajaan negeri Terengganu, mereka masih menyokong Barisan Nasional. Maka dengan sebab itu kita perhatikan ada kemungkinan Barisan Nasional dengan jumlah kerusi yang ada sekarang ini masih boleh terus memegang kerusi sehinggalah berlaku perkara yang sebaliknya, iaitu misalnya ada undi tidak percaya dibuat dalam Dewan, yang mana pada ketika itulah kita akan dapat melihat kedudukan sebenar. Suara yang menyokong kerajaan baru Terengganu di bawah Menteri Besar yang baru ini, adakah dia mempunyai cukup kerusi ataupun tidak, ataupun cukup sokongan ataupun tidak untuk terus kekal. Dan jika itu tak berlaku, artinya kalau sokongan tidak cukup, maka tidak ada pilihan melainkan satu pilihan raya baru dibuat apabila keadaan menjadi seri, iaitu Pakatan dan juga Barisan Nasional mempunyai jumlah undi yang sama. Okey, dalam konteks ini juga, beberapa penganalisis yang kami temu bual, Prof, ada melihat dalam dua konteks. Yang pertamanya lebih kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan keduanya ada yang melihat proses perundingan perlu dijalankan ataupun yang sedang dijalankan ketika ini akan menyelesaikan isu yang berbangkit. Tetapi dalam konteks politik dan melihat cabaran yang akan digalas oleh pentadbiran baru, penyelesaian terbaik adakah ia diserahkan semula mandat itu kepada rakyat atau bagaimana? Bagi pendapat Prof. Saya melihat bahawa mengadakan satu pilihan raya baru untuk negeri Terengganu mungkin pada ketika ini tidak diperlukan. Kerana kita belum jelas lagi kedudukan yang berlaku di negeri Terengganu. Sebab itu saya percaya oleh kerana krisis ini tercetus hanya bertolak daripada masalah dalaman UMNO itu sendiri, dan ini adalah satu krisis dalaman UMNO di Terengganu. Maka cara penyelesaian yang terbaik ialah mengatasi krisis dalaman ini mengikut masalah yang berlaku itu. Dan kunci kepada permasalahan ini terletak di tangan tiga orang adun tadi, termasuk bekas Menteri Besar. Jika sekiranya mereka ini boleh diajak berunding, dipujuk dan tidak lemparkan apa-apa tuduhan, kata-kata yang boleh menyinggung mereka dan sebagainya, maka barangkali peluang untuk membawa mereka kembali ke dalam UMNO dan Barisan Nasional masih ada. Dan dengan itu, negeri Terengganu dapat dielakkan daripada terpaksa berdepan dengan satu lagi pilihan raya negeri. Kerana kita tahu dalam keadaan sekarang, berdasarkan kepada keputusan pilihan raya negeri Terengganu yang lepas, 2013, kekuatan BN dan PAS di Terengganu hampir-hampir seimbang.
Kawasan-kawasan yang dimenangi oleh BN itu sangat tipis. Ya. Hanya ada 1-2 kawasan saja yang BN menang besar. Lain-lain kawasan, pertarungannya sangat sengit. Kebanyakannya undi-undinya adalah kecil, perbezaan undinya. Maka dengan sebab itu, jika sekiranya dalam kes sekarang, apabila telah berlaku perpecahan dalam UMNO, BN di negeri Terengganu, dan kalaulah dibuat pilihan raya, maka ini akan pasti mendatangkan satu cabaran yang sengit, yang besar kepada UMNO atau BN untuk mempertahankan kedudukannya. Sebab itu saya melihat jika sekiranya BN ingin terus bertahan di Terengganu, maka pilihan raya bukanlah satu jalan keluar yang terbaik buat masa sekarang. Jalan keluar ataupun penyelesaiannya ialah berunding dan terus memujuk dan cari jalan supaya perkara ini dapat dielakkan. Dan BN sebetulnya hanya semalam masih terus memerintah di Terengganu. Ya? Jadi dengan sebab itu saya melihat bahawa dengan keadaan sekarang di bawah Menteri Besar yang baru, pentadbiran yang baru, dan kalau sekiranya dibuat pilihan raya dengan krisis yang berlaku, pecahan yang berlaku, tentunya BN akan menghadapi cabaran yang cukup sengit dalam pilihan raya tersebut jika ianya berlaku. Sebab itu opsi pilihan raya adalah opsi yang paling akhir yang barangkali boleh difikirkan. Sebaik-baiknya ialah cari jalan keluar daripada krisis ini dengan cara perundingan yang sebaik-baiknya. Baik, bercakap mengenai tokoh menteri besar yang baru, cabaran yang digalasnya juga bukan calang-calang, Prof. Kita melihat dalam konteks ketika ini, apakah mekanisme terbaik untuk memastikan kerana pada masa sama beliau ingin menarik semula keyakinan adun-adun yang ada terutama dalam Barisan Nasional itu sendiri? Ya, saya kira Menteri Besar baru adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan tidak ada sebarang kontroversi. Dan saya kira kalau diberi peluang, barangkali beliau boleh memimpin dan boleh membawa impak kepada pentadbiran di negeri Terengganu. Justru itu saya kira amat penting untuk beliau sendiri memperlihatkan kepimpinan beliau dalam konteks supaya mengelakkan krisis ini daripada menjadi lebih buruk dan dengan bantuan barangkali dengan bantuan dan sokongan daripada pimpinan UMNO pusat maka beliau boleh untuk cuba menangani krisis ini kerana kita tahu bahawa dalam konteks di Terengganu majoriti rakyat terjata daripada keputusan pilihan raya lepas mungkin tidak mahu lagi kembali ke era zaman lepas pemerintah Terengganu kerana mereka sudah ada pengalaman bagaimana keadaannya semasa Terengganu berada di bawah PAS. Justru itu barangkali rakyat Terengganu masih mahu melihat BN terus memerintah di negeri Terengganu. Walau bagaimanapun krisis yang berlaku ini boleh melemahkan kedudukan UMNO dan BN di Terengganu. Sebab itu krisis ini mestilah ditangani segera dan kepimpinan yang baru yang saya kira seorang yang juga mempunyai kewibawaannya tentunya mahu memastikan bahawa penyelesaiannya bukan dengan cara diadakan pilihan raya semula, tapi sebenarnya penyelesaiannya ialah dengan cara BN dapat meneruskan mandat yang telah diberikan rakyat pada pilihan raya yang lalu untuk terus memerintah sehingga pilihan raya yang akan datang. Kerana kalau krisis ini terus berlarutan, maka BN akan menghadapi cabaran besar yang lebih besar pada pilihan raya yang akan datang. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Mustafa Ishak, Ketua Kluster Politik Keselamatan dan Harapan Antarabangsa Majlis Perferansi Negara yang mengulas mengenai senario politik di Terengganu. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti perkembangan, ini adalah Buletin Awani Khas memberi fokus kepada krisis politik Terengganu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini lagi laporan mengenainya.